ingin tahu sekali bagaimana perkembangan di sana, persiapan Suruhanjaya Pilihan Raya bagi menyediakan satu kawasan ataupun orang kata environment yang cukup sesuai sekali untuk kelangsungan pilihan raya negeri pada kali ini. Dan kita akan berhubung dengan salah seorang rakan kita, wartawan TV3, Halim Mohamad, yang pada ketika ini boleh memberikan kita gambaran penuh apa yang berlaku di sana pada ketika ini. Assalamualaikum, Halim. Ya, Sofia, waalaikumsalam. Selamat pagi rakan-rakan di studio MSI pagi ini. Terima kasih kerana meluangkan masa, Halim. Mungkin boleh kongsikan bersama kita setakat ini berdasarkan tinjauan Halim sendiri, bagaimana mungkin boleh menjadi DUN kawasan yang menjadi perhatian panas pada ketika ini, Halim. Ya, Sofia, 7 Baik, barangkala kita mempunyai sedikit masalah gangguan teknikal di sini. Baik, kita akan masih berhubung dengan Halim. Sebentar saja lagi kita difahamkan juga, kita ingin tahu daripada segi persiapan SPR dan kita sedia maklum yang para calon dibenarkan untuk berkempen sehingga 11.59 malam esok. Jadi kita ingin tahu bagaimana persiapan SPR dan juga melihat tinjauan untuk memastikan kelangsungan SOP itu juga terjaga. Mungkin kita tinjau dulu akhbar di Berita Harian. Kembali Halim Mohamad. Sebelum itu saya kongsikan terlebih dahulu di dada akhbar di muka hadapan Berita Harian. Muka hadapan, jangan heret istana dalam rebutan kuasa. Ini okey. Peranan Yang di-Pertuan Agong terhad kepada menentukan kepercayaan majoriti mengenai pelantikan Perdana Menteri apabila jawatan itu kosong, sama ada ketika berlaku peletakan jawatan atau selepas sesuatu pilihan raya umum. Dalam hal selain ini, Yang di-Pertuan Agong tidak perlu diheret bersama. Orang politik hendaklah menyelesaikan masalah mereka dalam ruang lingkup demokrasi berparlimen, sama ada pembangkang atau kerajaan. Ini termasuk Perdana Menteri dan semua ahli parlimen, sama ada di dalam Dewan atau di luar Dewan. Perincian berkenaan dengan laporan ini di halaman ke-10. Mungkin sedikit yang perlu kita ketahui dalam konteks amalan perlembagaan secara umum, Perdana Menteri dianggap hilang kepercayaan apabila berlakunya satu daripada perkara berikut. Baik, pertama, apabila undi tidak percaya diluluskan Parlimen pernah berlaku di Kelantan. Lihat juga keputusan kes Stephen Kalong Ningkan Sarawak. Kedua, apabila Perdana Menteri meminta undi percaya daripada Dewan tetapi beliau gagal mendapatkannya. Ketiga, apabila kerajaan gagal mendapatkan bilangan majoriti undi untuk meluluskan rang undang-undang penting. Dan keempat, apabila kerajaan gagal dalam melaksanakan dasar penting yang menggunakan dana yang besar. Jadi ini persoalan yang cuba dijawab dalam tulisan ini. Adakah Yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan dalam menentukan seseorang Perdana Menteri itu sudah hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Jadi laporan ini membincangkan berkenaan dengan bagaimana sebenarnya peranan ataupun tanggungjawab yang sebenar kan dalam kes menentukan kestabilan politik dalam negara kita. Betul, dan politik itulah kata kuncinya ya. Dan kita juga akan masih bersama, kita berjaya berhubung semula dengan rakan kita Halim Mohamad untuk memberikan perincian terkini di sana. Assalamualaikum, Halim. Hai, Waalaikumsalam rakan-rakan di Sri Pentas. Selamat pagi. Kembali bersama kita ya, Halim. Minta maaf tadi ada masalah gangguan komunikasi. Mungkin Halim boleh kongsikan bersama kita berdasarkan tinjauan Halim sendiri. Bagaimana ya kawasan DUN pada ketika ini yang menjadi perhatian panas dalam PRN kali ini, Halim? Ya, Sofia dan juga Masila ya di studio MSI. Selamat pagi kepada penonton MSI pada pagi ini. 73 DUN yang dipertandingkan pada Pilihan Raya Negeri Sabah kali ini menyaksikan beberapa DUN antaranya yang menjadi tumpuan seperti DUN Bangkoka yang menyaksikan pertandingan 11 penjuru, termasuk juga DUN yang akan ditandingi sendiri oleh Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal dan juga beberapa pemimpin-pemimpin utama parti-parti yang bertanding seperti Datuk Seri Bong Mokhtar Radin yang juga merupakan pengerusi Barisan Nasional Sabah dan juga Datuk Haji Ji Nur yang merupakan Ketua Bersatu di negeri Sabah. Dan setakat ini ya rakan-rakan di MSI, kita masih lagi tidak nampak parti mana yang mendahului sokongan daripada parti-parti yang bertanding ketika ini. Ya, Sofia. Dan setakat ini ada hal yang boleh melihat
sebarang fokus yang dipertengahkan oleh antara calon dalam PRN kali ini? Apakah antara fokus-fokus yang telah pun diterapkan sebagai antara objektif mereka dalam pertandingan ini? Halim. Dan yalah, setiap kali pilihan raya sudah pasti persoalan klise yang timbul oleh calon-calon yang bertanding ini, mereka akan membangkitkan soal peluang pekerjaan, isu ekonomi dan apatah lagi kita ketika ini sedang berdepan dengan kesan daripada penularan COVID-19 di negara kita. Dan di Sabah ini, antara isu-isu tempatan yang menjadi tumpuan oleh calon termasuk oleh pengundi penduduk Sabah itu sendiri adalah berkaitan dengan isu pendatang asing tanpa izin parti dan juga orang kata peningkatan kes COVID-19 di Sabah ini, terutamanya di bahagian daerah-daerah di pantai timur Sabah seperti Sandakan, Tawau dan juga Lahad Datu. Mereka ini masih lagi penduduklah dan juga pengundi ini masih lagi menanti apakah langkah seterusnya oleh kerajaan selepas ini dalam usaha untuk membendung penularan sehingga kini yang menyaksikan Sabah terus menyaksikan kes meningkat saban hari. Dan apatah lagi terdapat juga laporan yang mengatakan bahawa terdapat pemimpin-pemimpin parti politik tertentu yang sudah pun disahkan positif COVID-19 dan ini sedikit sebanyak menimbulkan kegusaran dan juga kebimbangan kepada penduduk dan juga pengundi itu sendiri. Sofia. Baik, Halim, kita difahamkan juga berdasarkan satu pernyataan daripada Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bahadur menyatakan atau mendedahkan terdapatnya antara mereka yang mempunyai dui kerakyatan yang dijangka akan datang secara besar-besaran esok. Pada ketika ini, Halim mempunyai sebarang informasi berkenaan mungkin risikan siasatan ke atas individu-individu ini, Halim? Ketika ini ialah kalau jika ikut daripada kenyataan oleh Tan Sri IGP Tan Sri Abdul Hamid Bahadur itu, kawalan keselamatan di seluruh Sabah ketika ini ialah sebab Sabah ini antara negeri yang mempunyai sempadan maritim dan juga sempadan darat dan bersempadan dengan tiga negara, Brunei, Indonesia dan juga Filipina. Dan ini menyaksikan bahawa mungkin sempadan negara kita ini mudah dibolosi. Dan melalui apa yang dibangkitkan oleh Tan Sri IGP mengenai kemungkinan kemasukan yang pihak berkuasa telah mendapat maklumat kemasukan secara besar-besaran pendatang-pendatang asing yang termasuk mereka yang mempunyai dua kerakyatan untuk mengundi pada hari esok. Dan kami difahamkan di sini oleh pihak polis di Raja Malaysia dan juga pihak Komander Eskom di Pantai Timur Sabah yang mengawal sempadan di sebelah Pantai Timur. Keadaan adalah terkawal di mana aset-aset pertahanan negara sentiasa diletakkan dalam keadaan yang berjaga-jaga, tidak kira sama ada di daratan ataupun di lautan, Sofia. Baik. Terima kasih, Halim. Pasti kita ingin tahu juga, kita difahamkan terdapatnya 4 daerah zon merah pada ketika ini di Sabah, Lahad Datu, Tawau, Semporna dan Kunak. Dia berdasarkan tinjauan atau pemahaman Halim melihat situasi ini, adakah ia akan memberikan impak yang besar terhadap PRN esok, Halim? Itu juga antara persoalan yang sering dibangkitkan oleh calon dan juga penduduk di Sabah lah apabila kita ada temu ramah dan juga berborak dengan mereka, kerana ialah siapa yang tidak bimbang apabila ada kes yang meningkat dan sehingga sesuatu kawasan itu terpaksa diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga zon merah. Namun SPR telah keluar dengan satu garis panduan pencegahan COVID-19 dan garis panduan ini prosedur operasi standard SOP ini sentiasa diguna pakai termasuk ketika berkempen dan juga akan diguna pakai pada hari esok ketika hari pengundian. Jadi mungkin ada yang bimbang untuk keluar mengundi, namun pihak berkuasa SPR, Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan telah meletakkan pegawai-pegawai mereka di pusat-pusat pengundian pada hari esok bagi memantau dan juga memantau rapi keadaan, di mana sudah pasti pada hari esok ketika hari mengundi kita akan memeriksa suhu badan pengundi-pengundi yang tiba dan juga kawalan ketat di setiap pusat-pusat pengundian, dan termasuk jika ada pengundi yang disaring suhu badan mereka dan tidak melepasi suhu yang ditetapkan, mereka ini akan diasingkan di kemah-kemah tertentu dan akan dipantau rapi oleh pegawai perubatan. Namun mereka akan tetap dibenarkan mengundi tetapi melalui SOP yang lebih ketat. Dan ya, berbalik pada persoalan tadi, memang ia adalah satu keadaan yang membimbangkan, Sofia. Baik.
Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Halim kerana memberikan perkembangan terkini dan kita harap agar Halim pun ambil langkah berjaga-jaga dan kekal selamat ya di sana bertugas. Terima kasih Halim kita ucapkan. Terima kasih Sofia. Terima kasih. Itulah tadi sedikit sebanyak perkembangan terkini kita menjangkakan sesuatu yang pastinya memerlukan perhatian kita semua dan menjaga SOP kita dalam kita membuat keputusan yang terbaik bagi PRN Sabah kali ini.